Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan perkongsian maghrib dengan tajuk Mutiara Madinah. Moga-moga kita dapat mengenali mutiara-mutiara peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi yang dicintai oleh baginda, iaitu bumi Madinah Al-Munawwarah. Moga Allah jemput kita lagi dan lagi untuk menjadi tetamu Baitullah dan juga tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita meninggalkan dunia ini di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ahlan kepada sahabat-sahabat Kak Kati Khairuddin, Rosnah Syarif, Zaliha Kamaruddin, Nyimah Muharran, Kamiza Muhammad Amil, Ana Sukaimi, Ummi, kemudian Yaya Lia, Itasha dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang melapangkan masa. Dan pada malam ini sebelum kita mulakan perkongsian maghrib kita, apa kata kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, ahlan kepada sahabat yang bersama. Mohon je sebaik untuk sahabat jemput tag ataupun tag rakan-rakan ahli keluarga yang lain. Mohon kepada sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Setelah kita selesai tajuk berkenaan tentang kelebihan Madinah, lebih daripada 20 kelebihan Madinah yang telah kita nukilkan berdasarkan kepada riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita nak membicarakan tentang tajuk masjid-masjid yang berada di Madinah. Rumah-rumah Allah yang berada di Madinah, dan tidak lain tidak bukan kita mulakan dengan masjid yang berada di Madinah, iaitu Masjidun Nabawi. Lalu kita mulakan dengan Masjidun Nabawi. Maka di sini kita dah pernah baca tentang kisah Masjidun Nabawi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, sejarahnya, pembinaannya, permulaannya, dan ini adalah sekadar ulang kaji untuk setiap daripada kita. Maka masjid yang mula-mula kita nak bicarakan daripada sekian banyak masjid yang berada di Madinah adalah Masjid Nabawi. Semestinya sahabat-sahabat yang pergi umrah ataupun pergi haji akan menziarahi Masjidun Nabawi. Maka apakah Masjid Nabawi? Maka di sini kita nampak Masjid Nabawi adalah masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih masjid ini sebagai masjid yang dekat dengan Nabi, dekat dengan rumah Nabi, dan juga dekat dengan setiap umat Islam. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, meninggalkan pada waktu itu meninggalkan bumi Mekah menuju ke Madinah, dan baginda telah singgah terlebih dahulu di Quba. Daripada Quba, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi dan berhenti seketika di Masjid Jumaah untuk solat Jumaah.
Dan kemudian ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana tiba di Madinah dan masuk di Madinah, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang unta Qaswa Nabi. Qaswa, Qaf, Sad, Waw, Alif, Hamzah. Nabi menunggang unta Qaswa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kullama marra ala hayyin min ahya'il ansar amsaku bizimami naqatihi sallallahu alaihi wasallam wa talabu minhu an-nuzul indahum. Dan setiap kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu sedang menunggang unta Qaswa, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi satu persatu akan kabilah-kabilah Ansar, mereka akan memegang tali kekang unta Nabi dan mereka memohon dan meminta kepada Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan mereka. Semua kabilah Ansar begitu. Satu persatu Nabi mengungkapkan perkataan yang lemah lembut kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana setiap kabilah minta untuk Nabi tinggal bersama dengan mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha, lepaskanlah, biarkanlah unta ini berjalan, fa innaha ma'murah, kerana sesungguhnya unta ini mendapat perintah daripada Allah. Unta ini diperintahkan oleh Allah untuk berhenti di mana dan untuk pada waktu itu berada di mana. Maka ketika mana baginda Nabi SAW berkata begitu, maka pada waktu itu unta Nabi meneruskan perjalanan. Mana-mana kabilah yang mana unta tersebut tidak berhenti, maka mereka pada waktu itu merasa sedih kerana peluang mereka terlepas untuk baginda Nabi bersama dengan mereka. Mana-mana kabilah yang unta Nabi belum lagi melewati kawasan mereka, mereka sangat-sangat berharap yang mana unta Qaswa Nabi SAW pada waktu itu akan berhenti di kawasan mereka. Sehinggalah unta Nabi SAW hatta anakhat fi mawdi'il masjid, sehinggalah unta Nabi SAW pada waktu itu berhenti di tempat Masjidin Nabawi, iaitu di tempat dibina masjid ketika mana mula-mula. Unta Nabi SAW duduk di situ. Unta Nabi SAW duduk di situ. Kemudian dia bangun semula, mengikut sebahagian riwayat, dia bangun semula, berjalan sedikit dan kemudian duduk dan tidak bangun. Maka pada waktu itu berlarilah akan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ambil barang-barang Nabi dan dia terus bawa ke rumahnya, kerana rumahnya adalah rumah yang paling dekat dengan tempat unta tersebut berhenti. Adapun pada tempat yang pertama unta tadi berhenti, kerana dalam sebahagian riwayat seperti Ar-Rahiqul Maktum, unta Nabi berhenti 2 kali, duduk dan kemudian bangun, dan kemudian duduk kali kedua tidak jauh daripada tempat pertama unta tersebut duduk. Maka pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana melihat unta tersebut duduk pada tempat yang pertama, pada waktu itu tempat tersebut adalah sebagai marbat, sebagai tempat menuai, sebagai tempat memproses tamar milik 2 orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail, adik-beradik. Yang mana Sahal dan juga Suhail, kedua anak yatim ini, mereka pada waktu itu dijaga oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka unta tersebut kali pertama berhenti dekat tanah milik 2 orang anak yatim, Sahal dan juga Suhail, yang dijaga, yang berada di bawah jagaan As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa As'ad bin Zurarah? Kalau ada sahabat yang pernah mengikuti kelas Ar-Rahiqul Maktum daripada awal, As'ad bin Zurarah adalah antara orang Madinah yang awal-awal masuk Islam bersama dengan teman-teman dia seramai 6 orang. Daripada situlah pada tahun 11 kenabian, mereka pada waktu itu kembali, tahun depan mereka datang lagi, mereka balik tahun berikutnya mereka datang lagi, sehinggalah terjadinya perjanjian Aqabah yang kedua, dan daripada situ mereka jemput Nabi untuk datang ke Madinah. Itu As'ad bin Zurarah, antara orang yang awal-awal masuk Islam dan juga antara orang yang awal daripada kalangan Ansar yang didafan dan ditanam di perkuburan Baqi'.
Daripada kalangan orang Muhajirin, Uthman bin Maz'un. Daripada kalangan Ansar adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah sangat berjasa dalam pada waktu itu membawa Islam ke Madinah. Ini adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Maka pada waktu itu di tempat mana unta Nabi berhenti, maka pada waktu itu tempat tersebut adalah tanah milik Sahal dan Suhail, dua orang anak yatim yang dijaga oleh As'ad bin Zurarah, antara orang yang awal masuk Islam dan antara orang yang banyak berjasa menyebarkan Islam di Madinah. Dan tempat itu sebenarnya adalah marbat, adalah tempat pada waktu itu penuaian akan pohon kurma. Maka pada waktu itu baginda marbat ini tempat untuk mengeringkan kurma, lalu kurma dibawa daripada tempatnya dan dikeringkan di marbat tersebut. Maka itu adalah tempat asal Masjid Nabawi, tanah yang kemudiannya menjadi Masjid Nabawi. Maka pada waktu itu Nabi panggil dua orang pemilik tanah tadi. Maka baginda Nabi SAW memanggil Sahal dan juga Suhail, dua orang anak yatim tadi. Fada'a, maka baginda Nabi SAW memanggil al-ghulamain, dua orang anak yatim tadi. Maka pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawamahuma, Nabi SAW menawarkan untuk membeli. Fasawamahuma, Nabi SAW pada waktu itu menawarkan untuk membeli tanah tersebut daripada dua orang anak yatim tadi. Dan pada waktu itu Nabi maklumkan kepada mereka yang Nabi nak buat masjid. Maka bila dua orang anak yatim ini dengar yang mana Nabi nak buat masjid dekat tanah ini, maka mereka berkata, bal nahibuhu laka ya Rasulullah, bahkan kami hadiahkan untuk kamu wahai Rasulullah. Maka Nabi kata tidak. Nabi SAW pada waktu itu tak nak mahu ambil percuma tanah tersebut. Fa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqbalahu hatta bata'ahu minhuma. Nabi SAW pada waktu itu tidak mahu untuk menerima secara percuma akan tempat tersebut, akan tanah tersebut. Nabi tak nak terima secara percuma walaupun mereka dah bagi hadiah. Kita kalaulah orang bagi hadiah, kadangkala daripada anak yatim kita tidak ambil berat. Nabi tak nak ambil daripada mereka, daripada anak yatim, tapi nak beli. Maka pada waktu itu Nabi SAW beli. Dalam sebahagian riwayat ada disebut pada waktu itu yang membayarnya adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar adalah orang yang pertama yang membeli tanah dan kemudian mewakafkan tanah itu pada waktu itu untuk umat Islam. Walaupun sebelum itu telah ada tanah yang dibuat masjid, iaitu Masjid Quba, tetapi orang yang beli tanah dan pada waktu itu wakafkan tanah untuk pembinaan masjid adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka disitulah dibinakan Masjid An-Nabawi yang sehingga ke hari ini kita dapat lihat ianya adalah tersergam indah. Okey. Inilah antara gambar Masjidun Nabawi. Allah sebentar. Okey, minta maaf. Okey, lalu ini adalah antara gambar yang berkenaan tentang Masjid Nabawi, yang mana kawasan ini adalah kawasan terbuka. Kalau kita perasan, zaman kita pun kawasan ini masih terbuka. Di kawasan lelaki dan di kawasan terbuka, yang mana atapnya boleh terbuka. Maka ini adalah kawasan Masjid Nabawi, tempat terbuka. Dipanggil Hasba kadangkala, dan nanti kita akan baca kisahnya kemudian. Maka inilah akhirnya dibina Masjid Nabawi. Gambar ini pada tahun bila? 1860. Pada tahun 1860 Masihi, bersamaan dengan 1265 Hijrah. Lalu gambar ini adalah pada tahun 1860 Masihi. Gambar Masjid Nabawi pada zaman Sultan
Abdul Majid. Pada zaman Sultan Abdul Majid, salah seorang sultan daripada khilafah Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah. Maka akhirnya dibina Masjid Nabawi. Bagaimanakah pembinaan Masjid Nabawi? Maka pada waktu itu Masjid Nabawi dibina dalam keadaan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Dalam keadaan menghadap Masjid Al-Aqsa. Ketika mana bina, Nabi SAW turut membina. Bukanlah sekadar Nabi SAW suruh, tetapi Nabi SAW turut membina. Sebentar. Okey. Ini adalah sekadar ilustrasi, bukanlah begini. Ilustrasi daripada pada waktu itu, daripada Allahumma salli. Adakah nampak? Sebentar. Okey. Ini adalah ilustrasi daripada penulis sejarah yang terkenal oleh Dr. Abdul Aziz Ka'ki. Bagaimana gambaran Masjid Nabawi. Lalu nombor satu yang kita nampak, maka itu adalah tempat solat. Nombor satu, itu adalah tempat solat. Yang mana pada waktu ketika mana Nabi sampai di Madinah, ianya menghadap ke arah Masjid Quba. Ianya menghadap ke arah Masjid Quba. Okey. Ianya menghadap ke arah Masjid Quba. Nombor satu tu kita nampak. Ianya menghadap ke arah Quba. Gambar tersebut menghadap ke arah Quba. Kemudian kita lihat nombor dua. Nombor dua itu adalah kawasan terbuka. Itu adalah kawasan terbuka. Nombor dua adalah kawasan terbuka. Dan sebab itu kalaulah sampai ke hari ini kita nampak ada kawasan terbuka belakang daripada Raudah. Memang terbuka, boleh dibuka. Kerana itu memang kawasan terbuka, dipanggil Sihin Al-Makshuf, kawasan terbuka daripada zaman Nabi. Lalu dibuat itu sebagai kawasan terbuka. Zaman kita kawasan terbuka itu dah menjadi sebahagian daripada masjid. Namun pada waktu itu ianya masih boleh dibuka sehingga ke hari ini dengan atap yang ada. Kemudian pada waktu itu kalau kita nampak, Allahumma salli ala Muhammad, nombor tiga. Nombor tiga adalah tempat sufah. Tempat orang-orang yang pada waktu itu tidak mempunyai tempat tinggal daripada kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka itu adalah tempat sufah. Lalu kalau kita nampak Masjid Nabawi yang Nabi bina, pada waktu itu ada tempat solat, pada waktu itu ada tempat untuk orang menumpang tidur. Dan yang di sebelah kanan gambar kita yang sejajar sebaris dengan nombor tiga, maka itu adalah rumah isteri Nabi. Itu adalah rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu kalau kita perasan, rumah isteri baginda Nabi SAW adalah belakang kiblat sebelah kanan. Kerana waktu itu kiblat menghadap Masjid Al-Aqsa. Kiblat menghadap Masjid Al-Aqsa. Maka pada waktu itu kita nampak kiblat dekat depan kerana menghadap Masjid Al-Aqsa. Kemudian nombor dua adalah ruang terbuka dipanggil Sihin. Dan nombor tiga pada waktu itu adalah sufah punya tempat. Dan sebaris dengan sufah kita nampak ada dua rumah. Itu adalah bilik. Bahkan kita tak panggil rumah, kita panggil pada waktu itu bilik, hujrah. Hujrah dua orang isteri Nabi. Satu adalah bilik Aisyah dan satu lagi adalah bilik Saudah. Dan kalau kita nampak bilik-bilik isteri Nabi SAW, mereka pada waktu itu ada bilik dan ada ruang terbuka yang mana taklah boleh nampak daripada luar sebab ada dinding. Maka itu adalah kita nampak bilik-bilik isteri Nabi. Ada bilik, kemudian ada ruang terbuka yang ditutup dengan dinding yang tinggi, tapi itu adalah ruang terbuka. Maka ini berlaku selama beberapa belas bulan, iaitu menghadap Masjid Al-Aqsa. Sehinggalah turunnya ayat pada permulaan juz yang kedua yang lebih kurang satu muka surat menggambarkan bagaimana baginda Nabi berharap pada waktu itu kiblah ditukar dan juga menghadap ke arah Baitullah, menghadap ke arah Kaabah. Maka sebab itu kita nampak gambar yang seterusnya. Maka pada waktu itu ditukarkan kiblah. Maka pada waktu itu kita nampak inilah gambar Masjid Nabawi selepas daripada kiblah ditukar ke arah Baitullah. Maka setelah ditukar ke arah Baitullah, sebentar.
Setelah ditukar ke arah Baitullah, maka gambar dia kurang jelas, minta maaf. Setelah ditukar ke arah Baitullah, maka pada waktu itu kita nampak, saya hilangkan sekejap komen. Okey. Maka kita nampak nombor 3 menjadi tempat solat, yang menjadi raudah pada zaman kita. Nombor 3 menjadi tempat solat, yang zaman kita adalah raudah lebih kurang. Nombor 2 kekal tempat terbuka, as-sihnul maksyuf, kata para ulama sirah, tempat yang terbuka. Dan nombor 1 adalah pada waktu itu tempat sufah. Tempat sufah menjadi semakin besar. Dan di manakah rumah isteri Nabi? Rumah isteri Nabi kekal ditempatkan di situ, kekal diletakkan bersebelahan dengan kiblah. Lalu sebelum daripada itu, rumah-rumah isteri Nabi, ataupun tidak dipanggil rumah, dipanggil bilik-bilik, dipanggil hujrah. Sebelum daripada itu hujrah ummahatul mukminin, bilik-bilik ummahatul mukminin terletak bahagian belakang kanan kiblah. Tetapi ketika mana kiblah ditukar ke arah Baitullah, maka pada waktu itu telah menjadilah pada waktu itu rumah isteri Nabi, bilik isteri Nabi sejajar dengan kiblah, bersebelahan dengan tempat salat, iaitu kalaulah menghadap kiblah, ianya berada di sebelah kiri. Sebab itu kalaulah sebahagian orang berkata, macam mana nak solat dekat tempat Nabi solat, dekat mihrab Nabi. Nak dapat mihrab Nabi bukan senang, kerana pada waktu itu ianya adalah tempat yang sukar, tempat yang kadangkala dikawal dan dijaga, mihrab Nabi. Tetapi sebenarnya kita lupa pada tempat ketika mana kiblat menghadap ke Masjid Al-Aqsa, maka pada waktu itu Nabi pernah solat di situ selama beberapa belas bulan, di arah bertentangan dengan mihrab Nabi. Maka inilah yang kita nampak berkenaan tentang Masjid Nabawi. Ketika mana pembinaan Masjid Nabawi, kata para ulama, wa qad banahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi syarifatain. Nabi bina Masjid Nabawi ini dengan kedua tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Faja'alahu bil labin. Nabi buatkan ianya daripada tanah liat yang telah dikeraskan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan atapnya al-jarid, daripada pelepah-pelepah kurma. Nabi SAW jadikan atapnya daripada pelepah-pelepah kurma. Wa umuduhu, dia punya dinding-dinding dan dia punya tiang-tiang, min khasyab, daripada khasyab, daripada kayu. Maka inilah simpelnya Masjid Nabawi beratapkan pohon-pohon kurma, pelepah-pelepah kurma, dan pada waktu itu berlantaikan hanya tanah. Sebab itu ketika mana kita belajar dalam salah satu daripada riwayat yang menceritakan tentang Lailatul Qadar pada Ramadan, Nabi pernah solat dan pada waktu itu hujan. Bila hujan turun, hujan tembus, akan pada waktu itu pelepah-pelepah kurma yang dijadikan atap, maka Nabi SAW solat dalam keadaan sujud pada lecak yang tanah, yang kena pada tanah. Maka inilah keadaan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu itu membesarkan Masjid Nabawi. Pembesaran Masjid Nabawi yang kita akan lihat kemudian adalah pada tahun 7 Hijrah, selepas daripada perang Khaybar. Selepas daripada perang Khaybar, barulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu itu baginda Nabi pada waktu itu besarkan Masjid Nabawi. Itulah dua kali pembinaan waktu Nabi mula sampai dan pembesaran selepas daripada perang Khaybar. Inilah Masjid Nabawi yang kita nampak, yang zaman kita nampak bila ianya telah cantik, ianya telah besar. Kita berhenti di sini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang lain tentang Masjid Nabawi dan juga masjid-masjid yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join grup Telegram kuliah UMAR, kuliah Ummah Aziz, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan.